Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amr wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'. Ayyuhan nas ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah izin sama-sama kita berada di Dewan ini bagi meneruskan penyambungan kata majlis ilmu kita. Pada semalam kita membicarakan tentang ilmu jamak, salat jamak dan qasar. Kita membicarakan dan kata dalam merungkaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu yang berkait dengan pemusafiran ataupun musafirnya kita, dan apa yang boleh dan apa yang tak boleh, dan apa yang diruksahkan, yang dibolehkan dan diberikan kelonggaran kepada orang-orang musafir. Pada semalam kita terhenti di tajuk solat mana? Solat jamak kasar dah kan? Takhir, solat jamak takdim dah, takhir dah. Kita masuk pada muka surat yang ke solat jamak dan kasar orang yang musafir itu, betul? Okey, baik. Baik, kita tengok kepada slide kita, kepada kita punya paper, iaitu tentang solat jamak dan qasar. Orang-orang yang musafir diberi 3 pilihan untuk meringankan tuntutan solat fardu mereka. Orang-orang yang musafir ini ada 3 pilihan kelonggaran yang mereka boleh pilih dari dalam pemusafiran mereka. Sepanjang mereka musafir itu, start daripada keluar daripada rumah mereka sehinggalah sampai ke destinasi, kemudian daripada destinasi nak keluar daripada destinasi itu sampai ke kediaman mereka semula. Mereka ini diberi dalam, orang kata dipanggil dalam permasalahan fiqh ruksah. Maksudnya diberi satu kelonggaran pada mereka untuk mereka pilih kaedah-kaedah yang mana yang memudahkan dan tidak menyukarkan, orang kata, perjalanan musafir mereka. Yang pertama apa dia? Menjamakkan 2 solat tanpa qasar. Orang yang musafir, jika dia ni tidak, orang kata, tidak ada, orang kata, tuntutan ataupun tidak ada yang dinamakan untuk, orang kata, kesempitan dalam masa mereka itu, kelapangan, maka mereka boleh memilih untuk solat itu secara tamam. 4, contohnya zuhur asar tu buat jamak, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir, sama ada solat di waktu zuhur ataupun di waktu asar, tapi dengan tamam. Tamam tu apa? Sempurnakan rakaat itu 4-4. Maksudnya zuhur buat 4 rakaat, asar buat 4 rakaat. Dia tak qasar pun, dia niat jamak kan, 4 rakaatin.
lillahi ta'ala. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Ya. Dan dia kata yang kedua boleh juga kalau kita memilih untuk menjamakkan dua solat fardu. Menjamakkan dua solat fardu dan qasar. Tadi tak perlu qasar. Yang ni boleh qasar. Iaitu jamak yang boleh dikasarkan apa dia? Solat apa? Solat zuhur, asar dan isyak. Maka yang rakaat yang mempunyai 4 rakaat, waktu solat yang mempunyai 4 rakaat, maka dia dibolehkan baginya itu untuk mengkasarkan rakaat solat itu, meringkaskan, memendekkan rakaat solat itu dengan 2 rakaat. Dan yang ketiga keadaannya mengkasarkan solat tanpa jamak. Maksudnya iaitu mengerjakan solat zuhur, asar dan isyak dengan rakaat yang berasingan. Kemudian pada tempatnya sendiri. Maksudnya kita tak jamak. Kita tak menjamakkan dalam perjalanan, kita tak jamak solat tersebut. Sampai je jalan kita kata kita nak pergi ke satu tempat yang jauh. Katalah ke Kota Baru katakan. Dalam perjalanan tu kita waktu zuhur lagi kita cari RNR, kita semayang 2 rakaat qasar. Tak jamak, tak niat jamak asar lagi. Kita niat zuhur sahaja. Zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Semayang zuhur. Habis bagi salam semua, doa selesai. Start kereta berjalan. Sagi tengok-tengok pukul 5. Jumpa RNR pula. Masuk balik RNR, surau, semayang asar 2 rakaat qasar. Dia tak jamak, sedangkan dia boleh untuk menjamakkan salat. Maka, tapi dia pilihan tidak menjamakkan. Sebab macam persoalan semalam. Yang dia kata, kalau dah masjid ada, surau banyak, RNR bersepah, apa lagi nak jamak? Sedangkan jamak qasar ni bagi musafir itu bukanlah wajib dengan surau dan masjid. Dan jamak dan qasar itu tidak terkait pun dengan masjid surau. Cuma dia diberi kelonggaran kepada orang yang sedang dalam musafir. Kerana orang dalam musafir ini dia akan menemui kesukaran-kesukaran. Kesukaran untuk mendapatkan tempat yang sesuai untuk melakukan solat. Kesukaran untuk masanya itu untuk sampai ke destinasi dengan begitu cepat. Kesukaran dalam nak mendapatkan bekalan air dan sebagainya. Semua menyukarkan. Apabila sukar, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan suatu perkara yang memudahkan manusia dalam musafir, iaitu mengkasarkan salat dan menjamakkannya. Adakah berdosa dia meninggalkan kefarduan jamak qasar ni? Tak ni, tidak berdosa bagi dia yang mengabaikan keduanya. Cuma dosa kalau tak semayangnya. Kalau semayang, kalau dia kata kalau aku boleh, aku nak semayang zuhur, asar lagi, waktu asar aku nak semayang asar, maka dia boleh untuk kedua-dua ni. Maksud dia boleh pilih antara dua, nak jamak qasar ataupun nak qasar sahaja, ataupun nak jamak sahaja, ataupun kedua-duanya, jamak dan qasar. Boleh kedua-duanya. Terpulang pada kita, terpulang pada perempuan. Kalau perempuan rasa senang nak cari orang kata tempat henti untuk kita bersemayang, tambah-tambah orang perempuan, kan? Orang perempuan nak pergi cari tempat wuduk susah apa semua, kan? Tepi-tepi highway. Bukan senang. Kalau orang lelaki ni tak apa, tak payah londeh apa pun, kan? Londeh kepiah je, letak tepi, ambil wuduk, selesai. Kalau orang perempuan, kan, time hari raya nak pergi RNR, katakanlah pergi RNR. Saya kalau balik kampung kat Bukit Gantang tu, saya kalau boleh tak mau berhenti, penuh yang amat. Kecil suraunya. Habis tu kalau kita pergi ke depan lagi, udah lajak keluar daripada simpang kediaman kita pula, kan? Sama. Jadi saya ambil pilihan di mana ada tempat untuk kita berhenti solat, waktu tu dah masuk, kita solat. Jangan tunggu cadang. Sagi kita kat Bukit Gantang, tiba-tiba kat Bukit Gantang penuh. Udah kita nak merapu nang mana kita ni, nak nyorok balik pokok ke nak londeh tudung, kan? Orang perempuan payah. Jadi bila payah ni, maka orang kata kemudahan yang Allah bagi ni adalah satu rahmat bagi kita untuk memilih, bagi kesenangan kita. Sama ada kita kata kita menyangkakan kita perlu ada orang kata satu perancangan perjalanan masa kita.
Takkanlah setiap kali pergi RNR ni, oh tak ada ni, tak apalah lagi kita pergi singgah Sungai Perak. Sampai Sungai Perak penuh juga, kan? Tak apalah kita sampai nu kod-kod Dadam Bikam. Oh, lah lajak daripada simpang rumah. Lah sampai rumah kita tak ada nak buat jamak qasar. Ataupun sampai destinasi yang kita nak pergi tu, maka tak boleh kita nak jamak qasar sebab kita dah niat nak bermukim di situ. Itu jadi masalah bagi kita. Sebab tu jamak qasar ini jangan kita duk jual mahal. Bila Allah dah bagi kemudahan, kita kata lah tak apalah, masjid surau banyak. Memang masjid surau banyak, tapi kita takut kesukaran yang saya sebut tadi. Sama ada masa kita kesukaran ataupun suasana keadaan ketika itu menyukarkan kita untuk melakukan salat. Maka sebab itu kita kena ambil salah satu daripada kelebihan orang musafir itu, boleh meringkaskan salat dan menjamakkan salat tersebut pada waktu-waktu yang tertentu. Baik. Tiada jarak yang lama antara dua solat jamak ni. Kita tengok. Iaitu tiada jarak yang lama antara dua solat jamak. Oleh itu selepas salam solat yang pertama, teruskan dengan solat yang kedua dengan hanya diselangi iqamat sahaja. Solat jamak dengan satu kali azan dan dua iqamat. Baik. Maksudnya perlu dak azan kat sini ni. Jadi bila masuk waktu, perlu dak kita azan untuk menandakan kita nak solat. Kata kita sampai surau pukul 2 suku, kan? Adakah kita perlu azan? Sunat bagi kita untuk melaungkan azan. Tapi kalau dah sampai ke tempat tersebut pukul 4, kan? Katalah masuk asar 4.20, 4.25 masuk asar. Kita duk azan dah ambil makan masa 5 minit, kan? Tarik pula macam Jamal Abdillah. Lagilah 5 minit. 5 minit lepas tu kita macam semalam kata, saya nak semayang qabliyah dulu. Semayang qabliyah pula. Lepas tu baru nak semayang zuhur secara qasar. Kata dah nak menjamakkan asar kepadanya. Kemudian lepas tu ba'diyah pula. Dia jadi melengahkan. Bila melengahkan tadi, dia akan memakan masa, takut-takut bimbang. Termasuk dah waktu yang kedua, yakni waktu asar. Dia dah tak boleh buat jamak, melainkan dia hanya boleh buat qasar zuhur dan qasar asar tadi. Maka kat situ apa yang dia boleh buat? Maka mempercepatkan perjalanan solat dia. Bukan cepatkan solat, tak. Solat tetap kena secara sempurna dan tertib. Maka dia semayang 2 rakaat zuhur, kemudian segera iqamat untuk bangun solat asar. Tengok pada masa. Dan jangan bersembang macam saya sebut tadi. Macam persoalan semalam. Boleh tak bangun, buka pintu, lepas tu ni buka pintu, okey boleh, kan? Contohnya ada orang nak masuk bilik ataupun orang datang rumah. Percepatkan solat itu, buka, lalu solat segera tanpa bersembang dan sebagainya. Isyaratkan kepada tetamu tersebut ataupun rakan rumah tersebut, kata aku nak solat. Dia faham, kan? Baik. Dan katanya, orang yang bermusafir melebihi 4 hari atau lebih, maka putuslah safarnya. Orang yang dalam perjalanan, yang dia dah tahu dia duduk satu-satu tempat itu melebihi daripada 3 hari. Melebihi itu maksudnya lebih daripada 3 hari. 3 hari ke bawah dia boleh lagi. Tapi melebihi 3 hari, maka dia dah terputus safar tadi. Maksud dia bukan lagi orang yang sedang musafir, tapi dia adalah orang yang tamam, orang yang mukim. Dia perlu melakukan salat itu dengan tamam, dengan sempurna pada waktunya. Baik. Sekiranya musafir selama 3 hari di suatu tempat, maka boleh solat jamak dan qasar 3 hari, tidak termasuk pergi dan hari balik. Macam saya sebut semalam, tak perlu kita terang lagi dah. Maksudnya kalau kita nak mukim, kalau kita nak pergi ke satu destinasi tu, kita kata mungkin aku nak pergi ni Isnin, Selasa, Rabu. Hari Khamis aku balik. Hari bila pergi? Hari ini, hari Ahad, mungkin hari ini malam ataupun pagi esok. Maka dia akan duduk dekat tempat tersebut 3 hari. Maka 3 hari, sepanjang 3 hari itu dia boleh jamak tak? Dia boleh jamak sebab tidak melebihi 3 hari. Setengah orang salah faham, kan? Bila duduk 5 hari, dia 3 hari tu dia jamak, hari keempat baru dia buat tamam solat tu.
maka itu salah daripada segi nak memahami hukum fiqh. Kalau duduk 5 hari di kampung, katakan pergi hari, katalah hari pergi 1, hari duduk kampung 2, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima ni balik, hari keenam ni balik. Tolak kan? Tolak hari pergi, tolak hari balik. Berapa hari dia duduk kat kampung? 4 hari. Dia boleh jamak tak? Tak boleh jamak. Katalah dia duduk kat kampung 3 hari. Kan? 3 hari, tak campur hari pergi dan hari balik. Dia ada 5 hari kat situ. Hari pergi sehari dia tolak dah. Hari balik dia tolak. Dia ada kat dalam suasana kampung, keadaan kampung tersebut 3 hari. 3 hari tu boleh jamak tak? Boleh jamak. Maka sebab itu, di dalam bab ini kita baca, sekiranya musafir itu selama 3 hari di suatu tempat, tak melebihi 3 hari. Tadi kita kira 3 hari. Tak tolak, tak masuk hari pergi, hari balik dengan hari pergi. Maka 3 hari tu kita, sepanjang tu kita boleh jamak. Macam saya bawa semalam dengan maklum semalam. Contohnya maklum semalam pergi rumah alung dia 3 hari. Lepas tu patut hari dia balik, dia pergi rumah angah pula. Kan? Pergi rumah angah sambung 2 hari pula. Kan? Lepas tu patut hari ketiga kat rumah angah tu dia dah balik. Tapi acik yang duduk Johor Bahru minta dia pergi rumah mak dah sampai KL Kajang ni, mainlah rumah acik sikit. Kan? 2-3 hari cucu sini pun nak tengok juga nenek. Kan? Nak balik tak tahu bila. Maka dia sambung pergi perjalanan, pergi Johor Bahru, sambung lagi 3 hari. Kan? Hari keempat baru dia balik ke kampung dia, Simpang Pulai. Maka sepanjang perjalanan tu dia boleh jamak tak? Sebab apa boleh jamak? Yelah, maksudnya apa? Perjalanannya itu tidak terhenti dan tidak tetap. Maksudnya setiap kali satu tempat itu dia menetap selama 3 hari tidak lebih, selagi itu dia boleh jamak. Maksudnya perjalanan tak terhenti. Kalau ustaz, macam semalam puan ada seorang puan tanya, dia kata kalau ustaz saya berjalan tu sebulan tak berhenti. Kan? Kejap 3 hari sini, 2 hari, lepas tu 3 hari sana, lepas tu sehari sini. Merata satu negara tu, semua negeri dalam negara tu semua dia pergi. Kan? Kata dia jalan sebenarnya Malaysia ni sebulan. Boleh tak jamak? Boleh. Walaupun, kena ingat, walaupun perjalanan antara satu destinasi tadi ke destinasi yang kedua itu tidak melebihi 81 km. 2 marhalah, tak lebih. Contohlah, saya kan, kata saya ni daripada saya daripada Ipoh pergi ke Kelantan, atau orang daripada Kelantan sampai ke Ipoh. Daripada Ipoh, rumah anak dia di Ipoh seorang. Katalah dekat Seri Raya ni seorang rumah anak dia. Tiba-tiba anak dia nombor 2 duduk di mana? Anak dia yang nombor 2 duduk di Gopeng. Dia pergi ke Gopeng. Habis di Gopeng tu, anak dia yang kat Parit tu, kan, tak lebih 2 marhalah. Kan, telefon juga, mak mai sini kejap, mai buka puasa 2-3 hari, nanti acik hantar balik rumah mak pergi Kelantan, kita balik raya sama-sama. Pergi rumah acik 3 hari. Kan? Duduk tintong duduk rumah acik 3 hari. Hari keempat dah cadang nak balik. Datang pula orang kata adik dia. Adik dia duduk kat mana? Adik dia duduk kat Kampung Gajah. Kata, kau mainlah duduk ni, dah puas duduk rumah anak, main duduk rumah adik pula. Main duduk rumah adik, duduk sehari. Lepas tu hari kedua baru dia balik. Kan? Maksudnya perjalanan dia tadi tak terhenti. Cuma tempat yang dia pergi tu tak melebihi 2 marhalah. Adakah dia boleh untuk solat jamak qasar? Satu tempat tadi kata daripada Simpang Pulai, Seri Raya ni Simpang Pulai, pergi ke Gopeng, tak lebih 2 marhalah. Mungkin dalam 12 km. Kan? Kemudian daripada Gopeng pergi ke Parit, sama juga, lebih kurang dalam 25 ke 30 km ataupun 40 km. Kan? Sampai ke Parit, pergi Kampung Gajah, sama juga dalam satu daerah juga.
dengan parit tadi. Maka daripada parit pergi pula ke mana tadi? Kampung Gajah kan? Lepas tu balik. Maka tempat yang dia pergi tu tak melebihi daripada syarat dua marhalah tadi. Adakah dia boleh untuk solat jamak sepanjang perjalanan checkpoint tadi? Sebab apa boleh? Dia dalam musafir. Okey, baik. Jumhur ulama Darul Ta'lim kata boleh. Maka boleh, dalam hukum fiqahnya boleh, selagi mana kita tak ukur daripada satu tempat destinasi yang dia pergi ke destinasi tu. Ukur destinasi daripada rumah dia ke destinasi tersebut. Maka dia melebihi. Bila melebihi daripada tempat kediaman dia, maka dia dibolehkan untuk menjamak dan diqasarkan. Ataupun soalan ni, saya suka timbul soalan. Sebab dalam ni jumhur banyak ulama. Alhamdulillah, insya-Allah lepas ni boleh hajar dah. Bagi tahu anak-anak kan. Anak-anak lepas ni nak balik rumah mak yang belajar universiti, rumah mak tu adalah tempat mastautin. Dia bukan tempat dia nak bermukim. Mukim dia universiti dia. Mastautin tu rumah mak dia. Dia kena bagi ingat macam tu. Baik. Macam mana contohnya? Seorang kita berjalan daripada Ipoh pergilah satu tempat dua marhalah. Katalah kita pergi ke Rawang katakan. Kemudian 2 hari lepas duduk Rawang, hari ketiga kita balik. Sebelum sampai di balik tu, kita singgah di Surau Maidin. Surau Maidin kita semayang jamak siap-siap. Sedangkan kita sampai rumah kita dekat Seri Raya ni masih lagi waktu asar, tapi kita dah jamak siap-siap asar, zuhur asar dekat Surau Maidin, dekat je dengan rumah kita. Adakah sah salat jamak qasar kita? Sah ke tak? Ketua ulama kata apa? Ketua ulama kata apa? Katanya sah sebab luar qaryah. Betul. Maksudnya kita tak perlu mengaji lah hari ni. Kita timbul soalan je. Sebab apa? Selagi mana dalam border luar daripada qaryah kita, kita boleh ambil ruksah solat jamak tadi. Adakah kita kena qada sembahyang asar lagi? Tak perlu. Walaupun sampai kita buat tadi tak sampai waktu asar. Kita sampai-sampai orang bang asar. Maka kita sah tak sembahyang asar? Sah. Tak perlu qada, tak perlu dirikan asar semula. Sebab kita masih dalam perjalanan tersebut. Sampai dikira mana tamat safarnya itu, sampai ke destinasi, ataupun kemudian bila balik telah sampai kepada qaryah dia. Masuk je border qaryah dia, kampung halaman dia, maka dah tak boleh. Dah gugur dah syarat sah untuk dia buat solat jamak qasar. Okey, baik. Tak perlu lah. Sebab kita dah jamak siap-siap. Kita dah jamak pada waktu zuhur tadi. Kan? Kita kata okey dah. Ni masih waktu zuhur. Kita berhenti. Syaratnya luar daripada sepadan qaryah kita. Dah masuk border qaryah tak boleh dah. Sebab Maidin tu belum pergi kan? Kita ni masuk apa tekah apa? Di sini sini Kampung Payang. Kampung Payang. Kampung Payang itu dah Gopeng dah. Itu Gopeng dah kan? Maksudnya daripada sini ke Gopeng tu mana sepadan dia? Tekah. Padan dia traffic light. Yalah maksud tekah lah. Tekah sebelah mana kan? Dekat apa Nasi Royal tu. Okey, sepadan Nasi Royal tu sana dah. Kan? Sebelum sepadan Nasi Royal tu, dia jamak siap-siap dah. Sampai kata dekat kediaman dia, masuk waktu asar. Adakah dia kena buat asar? Tu maksud soalan puan. Tak perlu. Tak. Syarat tadi kita mengaji dan syarat tadi tu, solat jamak tu mesti mesti kita perjalanan kita tadi selesai tadi tahiyatnya sebelum masuk waktu yang kedua. Maksudnya bila kita dah sampai kat situ, kita masih dalam perjalanan. Bukan qaryah kita dah siap buat sembahyang dah. Kita masuk qaryah kita, walau masuk waktu, kita tak perlu buat dah. Sebab kita dah
dah melakukan solat jamak tadi atas rukhsah musafir tadi dalam luar daripada qaryah kita. Okey. Ya. Sembahyang biasalah. Sebab lepas 3 hari tu saya sembahyang biasalah. Tapi bila waktu anak kata Wan, saya ajak keluar lah. Saya tak tahu mana tempat. Jadi saya jamak masa waktu dia nak keluar maghrib dengan isyak. Boleh ke? Saya jamak. Saya tak berapa faham soalan. Macam ni saya lepas 3 hari. Dia pergi luar negara lah ni. Tapi sebab dia kata ni setengah dan ini kata dia tak boleh lepas 3 hari. Nak kena biasalah. Maksudnya puan duduk di luar negara tu melebihi Sebulan. Oh, sebulan. Maksud duduk dekat tempat tersebut sebulan. Ya. Maksudnya gugur dah safar tu. Tapi sekarang ni Ustaz, masalah dia. Bila saya nak keluar, anak-anak ajak keluar, saya tak tahu mana tempat tu. Sebab tempat tu kadang-kadang susah nak air, nak apa Ustaz. Masalah dia. Saya tak tahu pula berapa masa dia nak buat saya. Okey. Ada dua permasalahan yang saya faham dalam soalan puan tadi. Contohnya puan pergi ke luar negara tu selama sebulan. Menetap pada tempat tersebut berapa hari? Sebulan lah. Sebulan maksudnya dah telah gugur syarat safar. Maksudnya duduk satu tempat tu secara sebulan. Duduk selama sebulan dia dah kira mukim. Melebihi 3 hari. Maksudnya 3 hari tadi tu tak boleh buat sembahyang jamak qasar. Tak boleh buat jamak qasar. Sebab apa? Kita dah rancang memang nak duduk sebulan. Melainkan kalau kita bertolak daripada rumah, kita tak tahu. Macam cerita maklum tadi, dia tak tahu pun perjalanan dia tu tak terhenti, akan berlanjut sampai ke Johor Bahru. Sedangkan dia bercadang tadi mula nak duduk kat Rawang Kajang je. Kajang pun dia tak hajat, tiba-tiba nak suruh ajak pergi. Dia tak berhajat dalam perjalanan, tapi bila perjalanan tu tak terhenti disebabkan hajat yang mendatang, maka dia boleh menjamakkan sepanjang perjalanan. Tapi isu puan tadi yang pertama, puan jamak 3 hari dalam waktu dah berniat mukim selama sebulan, maka jamak tu tak dikira. Itu satu, puan kena qada balik salat yang tadi tu, yang 3 hari tu, sebab segugur syarat safar tadi. Nak buat macam mana? Kena qada balik. Qada balik secara tempat dia, yang tu. Yang kedua, persoalan dia yang tu yang saya tak faham. Maksudnya hari keempat tu nak keluar. Keluar ke mana? Pergi pekan, maksudnya balik dah ke mukim tu, ke tempat tu. Kadang-kadang tu dia buat kata dia masalah dia itu Ustaz. Sebab tempat tu masalah dia air, tempat. Okey, baik. Maksud saya faham. Maksudnya hari yang keempat tu keluar ke satu tempat lain, masuk balik dah tempat tu. Balik hari yang sama. Balik hari yang sama. Perjalanan tersebut hari keempat tu melebihi 2 marhalah tak? Lebih 2 marhalah. Okey, baik. Hari yang keempat kata keluar tu, yang tu dikira safar balik. Hari yang ketiga, yang 3 hari duduk situ, okey balik. Okey, baru saya faham keadaannya. Maksudnya perjalanan puan tak terhenti kat situ. Bukan kat rumah anak tu 3, orang kata selama sebulan. Maksudnya puan daripada Malaysia pergi satu negara, duduk rumah anak 3 hari. Kan? Maksud masih dalam safar. Puan boleh jamak dan tak perlu qada pun. Minta maaf saya sebab saya salah faham. Tapi puan tadi niat memang nak bermukim kat situ selama sebulan. Tak ada berniat pun, tapi saya tahu anak mesti ambil. Okey. Katalah macam ni. 3 hari duduk situ. Macam puan kata tadi 3 hari puan kata jamak qasar. Boleh. Dan kemudian hari keempat puan tak duduk situ. Puan keluar daripada kediaman tersebut, puan pergi satu tempat yang lebih 2 marhalah. Hari keempat boleh jamak. Kan? Hari keempat pulang balik ke destinasi tersebut. Kan? Tak terhenti. Sebab kita dah niat bukan mukim kat situ, kita dah dari 2 marhalah, kita keluar balik daripada tempat yang kita pergi, kita balik ke rumah anak tu. Maka perjalanan tu boleh berniat safar dan boleh jamak qasar. Sampai bila? Berapa hari dekat situ? Daripada keluar tu pergi rumah anak balik, adakah ada keluar? Dia akan kira macam kami hari yang tu kami keluar untuk masuk rumah Malaysia punya ni lah.
Oh, maksudnya tak lebih 3 hari pada satu tempat. Ya. Okey, sepanjang itu boleh jamak. Sepanjang itu boleh jamak. Okey, baik. Boleh faham? Okey. Sepanjang selagi mana perjalanan kita tidak orang kata kita duduk satu-satu tempat itu tidak melebihi 3 hari, dan kita akan bergerak ke satu destinasi itu mengikut pada kadar 3 hari ke bawah. Maksudnya satu tempat tadi 3 hari, kemudian kita keluar ke pekan, kita keluar 2 marhalah ke tempat lain. Orang kata kemudian kita balik situ sehari 2, kemudian kita keluar lagi, maka sepanjang itu kita boleh jamak. Ya, cuma kita kalau kita perjalanan macam soalan semalam lah, duduk sebulan, kalau dah niat sebulan bermukim, kita tak boleh. Contohlah sekadar macam ni. Saya katalah ada anak duduk luar negara, duduk di England. Saya pergi di England. Kata anak kata, "Ayah mainlah sini, duduk sini dalam sebulan." Saya pun daripada rumah saya bergerak, saya kata saya nak duduk sana selama sebulan. Tiket flight pun dah kita order, selama pergi dan balik tu sebulan. Kita tak boleh nak pergi kata 2 minggu lepas ni aku nak beli tiket tak. Maksudnya sebulan. Kita dah rancang dah niat macam tu. Sebab syarat sah musafir itu, kita ada ketentuan masa dan kita tahu tempoh berapa lama kita duduk. Kita duduk dah niat sebulan, sampai je rumah anak, kita dah bermukim di situ. Bila dah bermukim, kita tak boleh buat jamak dekat rumah anak tu. Selama sebulan. Tak boleh. Kan? Keluar tu kalau tidak melebihi 2 marhalah, kata pergi pekan tak sampai pun, ada dalam 20 km, maka itu tidak dikira sebagai musafir. Dia tidak dikira sebagai tidak terhenti. Melainkan kalau perjalanan tersebut itu jauh, kan? Dan kita tak menetap pada satu tempat. Macam cerita maklum tadi. Saya bangunnya. Okey, contoh. Ini lokasi. Ini lokasi ya. Lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D. Okey, ni rumah kita. Okey, ni rumah kita. Kita pergi berjalan sini lebih daripada 81 km. Sini satu negara yang lain. Ya, satu negara lain, kata rumah anak. Okey, rumah anak ni kita dah cadang dah tadi. Kita dah niat dah kat sini, kita nak duduk selama 1 bulan. Di sini 1 bulan. Okey, 1 bulan kat sini. Maka kita hanya perjalanan kita ke sampai destinasi B ni saja dikira sebagai musafir. Okey, bila sampai ke destinasi B ni, maka kita dah dikira sebagai mukim. Dia tak kira musafir lagi dah. Sampai je B ni, tempat rumah anak tadi, kalau kita niat sebulan berjalan kat situ, kita duduk di situ, menetap di situ, maka kita dikira sebagai mukim dah. Sebulan. Sebab lebih daripada 3 hari yang diberi keringanan kepada orang musafir. Baik, kemudian daripada B, C ni apa dia? C ni satu negeri dalam kawasan negara tersebut. Yang katanya tidak melebihi 81, katalah 40 km. Tapi dia takkan pulang hari yang sama. Dia bukan kedai, ni katalah rumah anak nombor 2. Dia pergi 40 walaupun 40 km tidak melebihi syarat musafir, tapi perjalanan tadi tak terhenti. Daripada B dia pergi ke C. Kan? Pergi C ni katalah 2 hari je dia nak duduk situ. Dia boleh jamak kat sini. Maksudnya jamak dia dah berapa hari? 5 hari. Sini duduk sini 3 hari. Dia kata duduk 3 hari, sini 2 hari dan 5 hari. Tapi kalau dia niat sebulan, dia pergi sini, dia boleh jamak kat sini. Tapi kalau ini bukan lokasi yang tetap dia nak duduk diam, kata pergi kedai, bukan rumah nak pergi kedai kejap, kemudian pergi pekan situ, kemudian balik sini, dia akan balik kepada mukim dia. Kalau tidak melebihi, maka dia dah dikira sebagai mukim balik. Boleh faham? Pergi tadi, niat tadi, keluar tadi perjalanan, kita akan tinggal di tempat yang pertama. Kalau kita nak tinggal perjalanan tu, tadi kita nak tinggal tempat B dan kita nak menetap di C, maka itu dikira musafir. Tapi kalau kita kata pergi dari C, lepas tu nak balik ke
rumah B, maka kita dah mukim. Contoh macam ni, saya nak bagi faham senang macam mana. Maklum, niat nak pergi rumah anak, niat dia kata nak pergi 2 minggu. 2 minggu tu dah lebih daripada musafir, maka dia orang mukim. Pergi dekat rumah anak, dekat kata Rawang. Rumah anak Rawang. Kemudian rumah anak seorang lagi dekat mana? Sungai Buloh. Kan, Sungai Buloh. Tak sampai pun 80 km, 81 km. Maka rumah anak nombor 2 dekat Sungai Buloh tu dia tak tidur. Dia kata pergi kejap ke rumah Angah, minum-minum makan tengah hari lagi, kita balik. Kan, kita balik. Sepanjang perjalanan tu dia boleh jamak tak? Boleh. Dia boleh jamak tak? Boleh. Sebab Rawang tu dah 2 bangala dah. Rawang dengan Sungai Buloh. Sungai Buloh tak jalan dah. Tapi daripada sini ke Rawang tu dah. Okey, kena faham soalan ya? Soalan dia macam ni. Maklum. Okey. Ni maklum ni. Ni rumah dia. Ini rumah dia. Okey. Pergi ke rumah anak. Rumah anak 1. Okey. Melebihi, katalah sini 98 km. Okey, pergi rumah B. Dia dah niat nak pergi rumah B ni, nak duduk 2 minggu. 2 minggu. Okey, 2 minggu. Ni rumah anak dia nombor 2. C. Okey. Sini tidak melebihi, katalah 23 km. Okey, baik. Maklum niat pergi ke sini 98 km ke rumah anak dia. Rumah anak dia. Duduk 2 minggu, dia melebihi daripada mukim. Sampai je rumah anak ni, dia dah tak boleh jamak dah. Dia dikira sebagai orang yang mukim. Orang yang mukim. Dia dah gugur dah syarat musafir tadi. Sebab dia dah niat 2 minggu dia nak duduk sini. Dan dia dalam masa dia duduk 2 minggu ni, rumah anak pertama ni, anak pertama dia ajak pergi rumah anak kedua. Dia kata kita pergi rumah makan tengah hari mak, kat rumah Angah. Kat mana? Sungai Buloh. Saya pun tak tahu jarak Rawang ke Sungai Buloh berapa km kan. Anggaranlah 23 km. Rumah anak makan tengah hari. Dia balik dengan hajat niat tadi, dia akan balik tidur rumah Alung tadi. Adakah perjalanan yang kedua ni dia boleh jamak ataupun tidak? Sebab dia dah bermukim di B. Mustatin sini. Ni mukim. Bila dah mukim, dia dah gugur dah syarat musafir. Dah gugur dah syarat musafir. Hanya perjalanan tadi dia boleh jamak tak? Perjalanan bukan sampai rumah. Perjalanan tadi dia boleh jamak tak? Boleh lah Ustaz. Dia bertukar tempat. Itu boleh lah. Pasal dia tak ada mungkin tempat. Maksudnya tak lebih 2 km, 81 km. Boleh ke tidak dijamak dalam perjalanan tadi? Sedangkan dia dah mukim kat sini. Tak boleh. Pasal dia dah niat dah 2 minggu kat situ. 2 minggu. Okey. Dia dah gugur syarat musafir. Dia tidak lagi gugur solat Jumaat, maka dia kena solat Jumaat sebab dia dikira mukim. Baik, bila sampai ke 23 km dia pergi sini makan rumah anak. Perjalanan tadi dah masuk waktu dah Zuhur Asar. Kan masuk waktu Zuhur. Dia boleh tak jamak asar dalam perjalanan ni sampai ke si. Kemudian lepas habis makan apa semua, tolak sebelum maghrib. Perjalanan tadi sebelum sampai ke rumah dia jamak maghrib dan isyak. Isyak dan maghrib di waktu maghrib. Boleh ke tak? Ketua ulama?
Ya? Okey, baik. Ada dua kaul, ada dua pandangan ya. Saya bagi dua pandangan. Puan-puan boleh kalau dah faham dua pandangan ni, puan-puan boleh ambil pilih kedua-dua pandangan. Ha? Ada sebut dalam kitab Rawdatul Talibin, dua pandangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ha? Satu pandangan daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kata apa? Bila dia dah niat mukim tadi, dia dah niat mukim kat bini, dia dah gugur dah syarat. Kan? Tapi dalam masa katalah dalam masa tersebut dia pergi keluar daripada qaryah bodoh tadi tu. Dia dah keluar daripada qaryah yang B tadi, dia pergi masuk qaryah C. Maka perjalanan tadi dia boleh buat jamak. Ya, itu pandangan pertama. Ha? Kata Syekh Harmalah pula di dalam mazhab Asy-Syafi'i juga. Ha? Dan Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak ingat seorang lagi pandangan. Minta maaf, saya tak ingat nama ulama tersebut. Ada dua pandangan tersebut kata yang pandangan yang kedua kata apa? Tadi kata tak boleh kan? Tadi kata boleh. Yang mengatakan tidak boleh sebab apa? Sebab dia dikira sebagai niat mukim dah. Bila dah bermukim, dia nak keluar tu tak melebihi pula kilometer yang boleh orang kata dia orang kata melakukan safar itu, melakukan safar tadi. Maka di situ dikira sebagai orang kata dia boleh menjamak, dia tidak boleh menjamakkan qasar, tak boleh menjamakkan salat dan mengqasarkan salat tadi. Baik. Pandangan yang kedua ni ada kelonggarannya, dia kata apa? Dia tidak boleh jamak tetapi boleh mengqasarkan salat. Mana ustaz? Boleh ke tak? Tak dikira pula. Okey, baik. Kat sini dia kata, selagi mana kita tidak balik kepada tempat mustautin, kita dikira sebagai musafir. Itu pandangan yang saya ambil. Selagi mana perjalanan tu tidak terhenti. Katalah duduk 2 minggu. Kan? Duduk 2 minggu, 2 minggu dekat rumah anak pertama. Tapi dia tak duduk pun 2 minggu kat situ. Kan? Cuma gugur sebab dia dah bila sampai rumah anak pertama ni, sampai tu dia dah gugur dah, tak boleh buat jamak dah sebab niat 2 minggu. Tapi hari yang keempat ataupun hari yang kelima, dia keluar pula. Dia tak tetap. Perjalanan tadi boleh dijamakkan. Sebab apa? Sebab kata Syekh Harmalah, dia masih dikira sebagai keluar daripada kediaman dia, bukan kediaman anak dia. Ni mukim. Maka dia boleh sebab perjalanan tu tidak terhenti. Kata Al-Imam An-Nawawi, minta maaf ya, kata Imam Nawawi. Baik. Baik, kita tengok pula. Jika orang bermusafir berniat untuk berada di suatu tempat untuk 3 hari, namun urusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh tersebut, maka diharuskan jamak qasar sehingga 18 hari. Ni boleh faham tak? Macam saya sebut semalam. Haji tu pergi IJN, kata 3 hari je mula-mula dalam surat panggilan untuk buat rawatan 3 hari. Pergi hari sampai tu dia boleh jamak lah. 3 hari tu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia wadat tu, 3 hari tu dia boleh untuk jamak. Tiba-tiba hari keempat doktor kata Pak Cik kena stay sini lagi 2-3 hari. Tadi dia jamak. Maka hari keempat tu boleh tak jamak? Boleh jamak. Sebab dia dah niat 3 hari je. Sampai bila dia boleh? Tiba-tiba dia kena tahan lebih 20 hari. Maksudnya daripada start dia kena tahan kat AJN tu sampai hari yang ke-18 dia boleh jamak. Hari ke-19 dia kena buat tamam. Hari yang ke-20 dia kena buat tamam dan tak boleh jamak dan qasar. Boleh faham? Maksimum seorang itu boleh jamak hanya 18 hari. Kalau pada satu-satu tempat. Okey, baik. Ada 2 soalan Ustaz. Satu contohlah. Kita musafir. Dah musafir nak balik sini kan? Dari Penang. Jam pukul 6.45 petang. 6.45 petang. Kita dah tembak kan? 6.45 petang. Alam kita ni, baik kita jamak solat siap. Lalu depannya dia betul-betul. Main kalau jamak.
Dah masuk border lah. Ha. Lalu lepas ni pergi Batu Gajah. Tak boleh. Kalau kata kita exit dekat kan Taman Meru, kita ikut jalan belakang Batu Gajah. Semata-mata nak dapatkan jamak. Dia dah masuk melintas qaryah dia kan. Sini tak, contohlah Ngelan ni. Ha. Contohnya. Dia keluar daripada tol Taman Meru, dia ambil jalan belakang tu kan. Batu Gajah. Dia tak lalu sini. Boleh tak? Maksudnya dia ngelat lah tu. Dia ngelat lah tu nak dapatkan rukhsah solat jamak. Maka jumhur ulama kata tidak boleh. Tidak sah. Sebab apa? Sebab dia telah melintasi dia punya qaryah. Melainkan kalau ada tujuan lain di sana. Kalau semata-mata dia nak pergi tu, nak pergi kona, nak semayang jamak, dia nak balik, itu salah. Dia permasalahan tu sama macam destinasi yang kita nak pergi tu ada jarak dekat, ada jarak jauh. Kan? Kalau saja-saja kan, saja-saja nak pilih jarak jauh untuk pergi dapat jamak, katalah nak pergi Taman Meru, kan? Tapi dia lalu ikut Batu Gajah, lalu Beruah, naik Taiping, turun ikut Jelapang. Boleh lah kan? Nak dapat jamak tadi tu. Tapi dia buat macam tu semata-mata dia kata nak dapat jamak. Pergi Taman Meru, rumah mertua kat Taman Meru. Kan? Dia nak rasa suasana kampung jamak kasar, dia tak pernah buat. Pergi ikut Batu Gajah, masuk Batu Gajah ataupun masuk ikut Goping, keluar Tanjung Tualang, pergi ke parit tu ikut keluar Beruas, pergi Taiping, keluar ikut Jelapang sampai Taman Meru. Maksudnya dia banyak melintasi. Boleh tak boleh? Kalau ada dua pandangan. Kalau pandangan pertama kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dia sengaja untuk mendapatkan rukhsah safar tadi. Tapi yang kedua kata apa? Jika perjalanan yang jauh itu lebih selamat, lebih selesa, lebih mudah, maka dibolehkan untuk jamak qasar. Katalah kalau dia masuk ikut jalan sini nak pergi Taman Meru tu, orang kata jam lah apalah dan sebagainya. Jam pun tak boleh nak kata Taman Meru, jam pun tak sangkut mana pun. Highway depan mata je, lalu pun boleh sampai. Kan? Katalah kesukarannya apa? Kesukarannya kat sini ni jalan banyak tutup, kena simpang siur apa semua sebab kan, maka dia boleh ikut pilihan yang tu. Tapi kalau niat macam Manasir tadi, niat sengaja. Dah lalu simpang pulai, tu simpang pulai patut boleh masuk, dia tak mau masuk. Dia keluar pergi Taman Meru, kita jamak siap-siap, sekarang rumah kita tidur terus. Maka kat situ dia telah, orang kata, sengaja untuk mendapatkan tadi tak boleh. Kata majoriti ulama, bukan jumhur majoriti ulama. Antara dia pada pandangan tersebut. Ustaz, yang kedua soalan. Boleh tak kita nak jamak solat tu disebabkan jam, traffic jam? Maksudnya Jalan jam dah melebihi jalanan lah. Dah melebihi. Dia tak sampai dua malam ke apa ke. Tapi nak jamak solat disebabkan traffic jam. Kalau katalah kita nak pergi, contohlah memang jam teruk lah. Kita masuk highway, tengok-tengok bukannya nak jamak mana pun. Nak pergi Taman Meru. Ada accident ke apa ke, contoh jam teruk, kita tengok kat Waze, sampai kita gerak sini contoh pukul 6 petang, masuk highway dah tak boleh keluar dah. Dan sampai Taman Meru pukul 9 malam. Okey. Contohlah, ini contoh. Saya pula tanya Abang Nasir, selain daripada rukhsah semayang jemaah, apa lagi rukhsah yang kita boleh ambil dalam perjalanan? Semayang dalam kenderaan. Jadi lebih mana lebih aula, jamak semayang tapi sedangkan tidak melebihi kilometer, ataupun kita ada rukhsah yang lain, salat di dalam kenderaan pada waktu tersedia. Waktu maksudnya zuhur, asar. Mana yang boleh kita ambil? Saya berpandangan, ambil pandangan ulama yang ambil sembahyang dalam kenderaan. Ya. Uduk kalau tak ada air, boleh tayamum. Kan? Debu, di mana-mana debu kereta kita, tapi debu bawah seat janganlah. Kat kapet tu debu tai kucing. Kan? Debu tingkap, debu apa yang ada, tepuk, tayamum, salat dalam kenderaan. Kan? Kalau dah jam, dia berhenti kan, dia stop kat situ tak berjalan lagi, kita boleh semayang, sempat semayang. Tapi di situ kalau jamak, saya rasa
Tidak diharuskan. Sebab apa? Sebab dia satu perjalanan dia yang dekat, tak melebihi. Dan dia pun bukan niat musafir yang panjang. Kan? Cuma semata nak kita Meru, cuma perjalanan datang tu sebab stop di situ. Boleh tak? Boleh. Kan? Maka kat situ selain daripada kelonggaran solat jamak qasar, tapi dia tergugur sebab dia bukan musafir yang panjang. Maka dia ada satu lagi ruksah. Ruksahnya boleh sembahyang di dalam kenderaan dia. Sembahyang tu kena cover balik. Tidak. Tidak. Nanti dah macam katakan kiblat macam mana Ustaz? Kiblat kita tengok pada kiblat. Kalau kenderaan tu berhenti dan kita tahu arah kiblat di mana, kita hanya ketika angkat takbir. Contohnya kiblat kita belah tepi sana, belah kanan. Kita pusing. Allahu Akbar. Terus ngadap balik. Kepala sajalah kita. Ya. Dada sekali lah kita pandang. Sebab kan kereta berhenti jam. Kan kita tahulah kita agak mana matahari terbenam. Kan kata belah kanan, ujung belakang sikit. Pusing. Kita jangan pusing seat. Seat kereta tak boleh pusing. Seat ni boleh pusing. Pusing badan. Allahu Akbar. Terus menghadap balik. Semayang tak perlu lagi dah menghadap kepada kiblat. Menghadaplah kepada tu. Kita semayang, selesai semayang 4 tamam rakaat. 4 rakaat tamam. Ya. Melainkan kalau kita orang kata tak boleh untuk kita nak mencari kiblat. Contohnya naik kereta api, kan, yang berjalan, kiblatnya akan berbeza. Kan, kapal terbang, kita pun tak tahu belah mana. Kalau kapal terbang ni dia ada ruksah. Sama ada kita boleh menghadap, sunat menghadap kiblat untuk takbiratul ihram. Dan kalau kita tak boleh agak, maka sembahyang sajalah menghadap di mana-mana tempat yang kita hadap. Allahu Akbar. Cukup sah sembahyang. Perlu tak qada? Tak perlu qada. Sebab sembahyang di atas kenderaan itu juga adalah salat yang diruksahkan, yang dibolehkan. Tak perlu ada kata hormat waktu. Tak ada hormat waktu. Yang itulah waktu kita. Kan? Jangan mempersulitkan. Sedangkan ada kelonggaran yang kita boleh sembahyang. Baik. Lagi. Okey. Satu pasal macam mana nak menentu. Kita terlepas pandang. Okey, baik. Yang kedua, boleh Ustaz tunjukkan cara solat dalam kenderaan. Okey, baik. Yang pertama, tentang wuduk. Kalau tidak ada air langsung. Okey, baik. Ni permasalahan yang cukup. Cukup kita kena titik berat kalau nak berjalan jauh. Air dalam kereta mesti bawa. Air tak semestinya 2 kulah. Kita orang Melayu kata 2 kolah. Kan? Bukan 2 kolah. Kalau dalam fiqh kulah. Samalah tu. Kita orang Melayu panggil kolah. Orang Arab panggil kulah. Kulah ni bersamaan dengan berapa? 20 tung. 15 tung. 16 tung minyak gas. Tapi janganlah bawa 15-16 tung dalam kereta. Nak bawa apa? Sekarang kena tahan JPJ kata seluduk minyak. Sedangkan bawa ni air apa ni? Air uduk. Tak perlu perjalanan, tak perlu sampai ke tahap itu. Maksudnya kata apa? Maksudnya bawa air untuk kita beruduk. Kan kita ada botol jenis botol putih tu. Bawa letak but kereta. Andailah kalau tak ada langsung air. Ada air mineral sikit. Tapi air mineral tu hanya untuk air minum. Sekadar boleh minum. Maka kita boleh untuk bertayamum. Kena cari air dulu. Syarat nak tayamum ni, kena cari air dulu. Air yang boleh kita wuduk. Air mineral. Air yang kita bawa bekas. Air, botol air anak untuk buat susu kalau ada air. Ambil sekadar mana, kita ambil botol itu, titik kat tangan tu. Kan? Sapuan yang wajib. Sapuan yang wajib berapa kali? Kali pertama. Sapu seluruhnya. Selagi mana kalau air tu kita boleh percik ada air yang boleh pergi, dimaksudkannya air tu mengalir. Maka kita sapu ratakan ke wajah kita. Kan? Ambil tuang yang kedua, sapu tangan kanan. Sekali. Kan? Sapu tangan, lepas tu ambil lagi sapu tangan kiri sekali. Itu kalau air yang terhad, yang ada air. Sebab tu air hanya kalau air tu botol mineral kecil pula, tinggal separuh. Kata ni untuk minum je. Kalau berguna untuk uduk dah tak ada dah nak minum air. Nak pergi kedai jauh. Bayangkan daripada kata tempat tu Kuala Terengganu, masuk kat Gua Musang tu mana ada sebelum Gua Musang? Mana ada RNR? Hutan bagai. Kita nak cari macam mana? Jadi tayamum dibolehkan.
Tapi kena syarat macam saya sebut tadi, cari dulu air. Air yang boleh untuk kita ambil uduk. Air dalam kereta banyak. Air bateri, air radiator. Sanggup? Tak boleh. Jadi tak ada dah air. Maka air yang boleh untuk uduk dah tak ada. Maka kita boleh bertayamum. Cara tayamum macam mana? Cari debu-debu. Kalau kita boleh berhenti kenderaan, dan orang kata keamanan, terjamin keamanan kita. Kalau berhenti tu takut, orang kata kawasan gelap apa semua, takut bahaya menimpa, tak perlu kita keluar. Tapi kalau boleh berhenti tepi jalan, cari debu-debu, pasir di tepi jalan. Kan, kita tengok tak ada apa, bersih. Pada ain dia tidak nampak najis. Kan, tidak berubah warna. Kita tengok tu debu pasir tu, debu warna pasir. Tak ada berubah warna. Kalau kok ada warna coklat-coklat lain, itu lain. Dah ada ain yang lain, dah tercampur lain. Maka kalau debu pasir tu kita yakin bersih, kita tepuk. Ini yang luar daripada kenderaan dulu. Sekejap saya bagi tahap kenderaan. Tepuk sekali. Tepuk dan nipiskan dia. Nipiskan debu tersebut, maka sapu ke muka kita. Anggota wuduk hanya muka dan tangan. Yang lain tak perlu sapu. Maka tepuk pertama, sapu ke muka. Niat, sahaja aku bertayamum menggantikan wuduk kerana Allah Ta'ala. Untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Maka sapu muka kita ni, wajah kita daripada sini, sideburn kita sampai bawah ni. Sampai pangkai dagu kita ni. Maka itu wajah kita. Kita sapu tayamum tu berapa kali? Sekali cukup. Dengan satu sapuan. Ustaz, angkat tak angkat sah tak? Sapu tu angkat tak angkat, selagi mana pasir masih terlekat pada tangan kita, selagi itu sah uduk tu, tayamum. Okey, baik. Yang kedua, dah habis sapu muka tadi, bersihkan. Ambil tepuk yang kedua. Tepuk yang kedua, tangan kiri sapu tangan kanan. Tangan kanan sapu tangan kiri. Selesai. Boleh semayang dah. Ataupun kalau kata duduk dekat kenderaan yang tak ada tempat nak berhenti, kan, tak boleh berhenti sewenang-wenang dekat highway nak cari tebu, maka dalam kenderaan tu ada debu-debu di cermin, kan, ataupun di mana-mana tempat yang kita yakin dia tidak terdedah dengan najis, kan, dashboard kita, tepuk, yakin debu tersebut, ambil. Sama juga sapuan pertama sapu di muka, tepuk balik, sapuan kedua itu di tangan kanan dan tangan kiri. Selesai, boleh salat. Kalau sunat, tengok arah kiblat, matahari terbit, matahari terbenam. Kalau tak ada, kita tak tahu di mana arahnya, susah dan menyukarkan kita untuk hadap ke kiblat, maka hadaplah ke hadapan tempat kita tuju. Allahu Akbar. Kan? Kita niatlah semayang apa? Kata maghrib lah. Semayang maghrib sama niat. Semayang Allahu Akbar. Ngadap Allahu Akbar. Semayang, baca Fatihah, baca iftitah, baca Fatihah, baca surah. Rukuk sekadar rukuk kita. Macam kita semayang atas kursi. Tapi dengan syarat, kita bukan yang memandu kenderaan. Syarat kita bukan mandu kenderaan. Kalau kita mandu kenderaan, susah, betul tak? Sedar-sedar dalam Sungai Perak. Syarat kalau kita sebagai pemandu, kereta tu berhenti. Tapi kalau ustaz, saya duduk sebelah pemandu, masa tengah-tengah semayang, clear. Boleh tak kenderaan tu, pemandu jalankan kenderaan, kita terus solat? Boleh. Macam kita semayang atas kapal terbang, kita semayang dalam kereta api, kita semayang dalam bas, sama je. Biarlah kenderaan itu mengikut pemandu tersebut. Yang kita teruskan sembahyang kita hingga selesai salam. Maka itu dikira sebagai semayang dan tak perlu pun qada. Sebab apa? Solat itu pada dasarnya ikut kemampuan ketika itu. Saat waktu tu tak ada air, boleh ganti tayamum. Saat itu tidak ada tempat untuk berhenti, maka boleh semayang di atas kenderaan. Dengan syarat nak semayang atas kenderaan, kalau kenderaan itu kita tak mampu berhentikan dan tidak ada tempat untuk kita berhenti salat. Kalau ada tempat di sebelah kata laluan kecemasan tu ada ruang sikit,
Kan, bukan laluan kecemasan. Cuma ada lepas laluan kecemasan ada tanah lapang sikit. Kan, macam kalau kita turun terowong menora tu, kan ada satu tempat kan, kawasan lori. Kat situ kita boleh berhenti. Parking kat situ dulu. Semayang segera, terus naik yang kita ni. Waktu tu kalau kita boleh bergerak secara sempurna, berhenti untuk solat secara sempurna, rukuk dan sujud, maka berhenti. Tapi kalau tidak ada, sekadar untuk duduk dalam kenderaan, kita ikut isyarat macam mana kita rukuk dan sujud. Rukuk sedikit bongkok, sujud itu lebih rendah daripada rukuk tadi. Selesai. Boleh? Boleh faham tak? Okey, baik. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Okey, baik. Bagi mereka yang hendak mengerjakan solat jamak takhir, hendaklah berniat lebih awal. Jangan sampai di penghujung waktu baru hendak berniat. Apabila seorang musafir kerana maksiat, kita tinggal ni. Apabila seorang bermusafir kerana maksiat, maka ia tidak diharuskan solat jamak dan qasar. Saya tertarik soalan semalam Mana saya buat dalam Facebook dia. Nak ziarah rumah tunang kan? Tunang mana tak tahu lah, Kak Faizah di sini. Pergi ziarah rumah tunang. Adakah dikira perjalanan tu maksiat? Tunang ni dalam syarak dibolehkan ke tak? Boleh. Tapi kalau dia kata nak pergi ziarah tunang dekat hotel, itu kan ziarah. Itu bukan ziarah. Tapi kata pergi rumah tunang nak beraya, pergi rumah tunang, boleh tak? Bukan tujuan maksiat. Dibolehkan untuk tak boleh sebab tu yang maksud kata musafir ni apa? Musafir yang tanpa maksiat. Yang tidak bercampur perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah, yang boleh menimbulkan dosa, percampuran lelaki dan perempuan, ataupun perkara-perkara yang orang kata yang ada unsur-unsur lara. Kan? Unsur-unsur lara ni banyaklah khilaf ulama. Contoh ada kata tonton bola tak boleh. Tapi pandangan ulama hari ni kata bola boleh. Boleh, tak ada masalah. Selagi mana tidak bercampur. Dengan niat dia tak bercampur. Lelaki Muhammad, Ustaz, dalam stadium kan bercampur. Kan? Tapi keadaan kita hari tu bercampur tak? Kalau pergi, dia start daripada kereta. Dalam kereta pun kita dah bawa kita punya pasangan kita yang bukan mahram. Pergi duduk pun sebelah menyebelah dalam stadium. Yang tu haram. Tapi kalau pergi ramai grup lelaki je dalam kereta tu. Kan? Pergi-pergi sampai stadium, duduk kat kursi dia tu pun lelaki semua. Tak ada janji dengan siapa-siapa. 5 orang tu lah. Tengok bola, selesai tengok bola, balik. Boleh tak jamak? Boleh. Tapi kalau ada unsur-unsur maksiat, unsur fitnah dan sebagainya. Macam puan kata tadi, pergi ziarah raya rumah tunang, tapi rumah sewa. Kan? Ada timbul fitnah tak? Tak boleh. Jangan buat pasal. Kan? Orang hari ni tunang pun, dia kata macam bini dia. Bukan kata yang pasangannya, mak pak pun. Kata tu anak duk naik motor dengan laki tu. Hai, biarlah Ustaz, tunang. Dah tunang nak berkahwin pun bulan 6 esok. Bulan 6 esok nak kahwin. Tapi hari ni dah halal bagi mereka. Sebab tu kita bimbang. Bila ada niat macam tu, masalah pada mak ayah sendiri dalam didikan. Baik, tunang tak ada masalah. Boleh je pergi. Kan? Rumah orang kata kawan perempuan pun boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Selagi mana tidak menimbulkan fitnah, selagi mana tidak bertujuan maksiat. Baik. Bagi mereka yang hendak mengerjakan salat jamak takhir, hendaklah berniat lebih awal. Jangan sampai di penghujung waktu baru hendak berniat jamak takhir. Jangan dah hujung-hujung waktu dah baru kita nak niat jamak takhir. Dah tengok aku nak jamak takhir, nak masuk asar lagi seminit baru dia nak jamak takhir, baru nak niat. Tak boleh. Dia kena niat lebih awal. Macam bila? Dalam salat pertama kita dah niat menjamakkan asar ke waktu zuhur. Itu niat dia. Baik. Dan perjalanan seorang musafir hendaklah tentu dan tahu ke mana arah tujuan. Ni saya kata tadi. Kita nak musafir, kita kena tahu berapa kadar ukuran kilometer yang kita nak pergi. Untuk kita pasang niat musafir itu boleh jamak dan qasar. Kalau daripada rumah, dia tak pernah niat dia nak musafir, dia tak boleh buat salat jamak qasar. Kena niat dia musafir. Kalau kata-kata makcik nak pergi mana? Saja jalan-jalan. Saja jalan rumah anak, tak niat musafir pun.
niat saja jalan-jalan, dia tak dikira sebagai niat musafir. Niat musafir kata ada nak pergi mana tu? Niat nak musafir rumah anak 2-3 hari, dia boleh jamak. Ni kaul yang mengatakan kena niat musafir. Musafir ini orang kata safar itu, ruksah itu, orang kata berpaksi kepada niat kita untuk pergi bermusafir. Kena tahu arah tuju, kena tahu berapa kilometer. Baik, solat jamak bukan kerana musafir. Okey, ni solat jamak bukan qasar. Solat jamak yang bukan kerana musafir. Ada tak macam saya sebut semalam? Suasana yang sukar ataupun sulit, iaitu sakit, kesukaran menaiki bas yang tidak berhenti ketika kembali ke tempat asal hingga luput waktunya. Okey. Dan hingga dia kata jamak hanya kerana keadaan yang mendesak, iaitu doktor yang melakukan pembedahan yang memakan masa lama seandainya berhenti boleh memudaratkan pesakit. Pelajar luar negara yang menduduki peperiksaan atau menghadiri kelas yang meliputi waktu solat yang pendek. Contohnya, ada setengah orang kata satu peperiksaan tu makan masa sampai 12 jam duduk dalam kelas untuk jawab soalan ataupun depan komputer. Dia tak boleh hilang, tak boleh pergi ni, makan, minum semua siap sedia. Bila dia start jawab periksa tu, dia tak boleh bangun daripada situ selama katalah 7-8 jam. Dia akan melangkaui waktu-waktu solat. Katalah pukul 1 start, satgi pukul 7 baru habis. 7 jam dia nak duduk situ. Maka bila dia duduk 7 jam, sudah pasti dia melangkaui solat. Maka dia boleh jamak tak? Boleh jamak. Jamak sahaja, bukan qasar. Ya. Dan dia kata pegawai keselamatan yang terpaksa mengawal sesuatu tempat keadaan tidak mengizinkannya untuk meninggalkan kawasan jagaan kerana suasana yang sangat kritikal. Jaga perbatasan, jaga sempadan negara, jaga tempat-tempat yang boleh orang kata yang memerlukan dia tumpu 100% pada tersebut. Maka dia tak boleh tinggal. Bila dia tinggal, dia akan jadi masalah. Maka dia boleh menjamakkan solat tadi dengan segera. Boleh Boleh faham tak? Okey. Lafaz niat solat jamak qasar. Niat jamak qasar, zuhur, asar. Sahaja aku solat zuhur 2 rakaat serta dijamakkan dengan asar kerana Allah Ta'ala. Kena ingat ni. Ni jamak siap-siap asar tadi. Jangan luar zuhur tak niat, tiba-tiba dia nak buat ni. Kena niat menjamakkan asar kepadanya kerana Allah Ta'ala. Maka mula dengan azan diiringi dengan iqamat. Selepas memberi salam, maka iqamat sekali lagi. Sekali lagi tanpa menangguhkan kecuali ambil wuduk yang berniat semula seperti berikut. Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nak jamak qasar, nak jamak takdim, kena niat waktu solat pertama tu membawa solat kedua itu dalam solat pertama. Maksudnya apa? Sahaja aku semayang waktu zuhur 2 rakaat serta menjamakkan asar kepadanya. Menjamakkan asar ataupun dijamakkan asar kepadanya kerana Allah Ta'ala. Maka solat 2 rakaat, bagi salam, terus bangun iqamat, menandakan kita ada perbezaan solat tadi, solat zuhur dengan solat asar. Maka iqamat, sunat iqamat. Kalau tak iqamat, tak apa ke? Tak apa, dia sebab sunat je. Serta dia kata niatlah sahaja aku semayang fardu asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh faham tak? Itu jamak qasar. Itu kalau takdim. Ni jamak takdim maghrib. Sama juga macam tadi, solat maghrib niat 3 rakaat dijamakkan dengan isyak kerana Allah Ta'ala. Solat isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat zuhur takhir, solat asar itu solat asar dan mentakhirkan zuhur pada waktu asar. Maksud niat dia apa dia macam mana? Sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar dijamakkan kepadanya zuhur kerana Allah Ta'ala. Baik. Semalam ada tanya, kata boleh tak kita waktu takhir itu kita semayang dulu zuhur baru semayang asar? Kan? Baru semayang asar. Boleh tak boleh? Semalam saya jawab boleh tak? Boleh. Tetapi qaul itu terlalu lemah daripada antara majoriti ulama. Kerana alasannya hanya boleh mengaulakan solat yang tertentu. Tapi kaedahnya itu tidak
tidaklah beradab pada waktu tersebut. Sebab Al-Imam Asy-Syafi'i kata apa? Kita memberi hak kepada waktu yang berhak. Maksudnya kalau waktu asar, kena semayang dulu waktu asar 2 rakaat. Menjamak takhirkan zuhur kerana Allah Ta'ala. Baru lepas salam asar, bangun iqamat, kemudian semayang zuhur. Kan? Mana kaul yang boleh baik, lebih baik, maka majoriti ulama Syafi'i kata apa? Kaul muktamad kata apa? Mesti kita melakukan asar dulu, baru zuhur. Tapi boleh tak kalau kita nak pilih? Kalau kita dah mazhab Syafi'i, ikut saja pandangan Syafi'i. Ada pandangan daripada mazhab yang lain. Contohnya, Ibn Rajab Al-Hambali kata apa? Boleh, tak ada masalah. Sebab masih dalam ruang lingkup jamak. Sebab dia dah niat jamak mentakhirkan zuhur, dia boleh buat zuhur dulu, baru asar. Boleh faham tak? Okey, baik. Kita tengok lajukan sikit. Hadis dah habis dah pun. Masuk 18. Hadis Nabi SAW. Sembahyang itu tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya, maka ia mendirikan agamanya. Barang siapa yang meringankan, yakni melekakannya, mengabaikannya, sembahyang, maka ia telah disiksa dengan 15 perkara. 6 perkara di atas dunia, 3 perkara di waktu hendak mati, 3 perkara di waktu dia dalam kubur, dan 3 perkara di waktu berjumpa dengan Tuhannya. Ada hadisnya, nanti cari hadis ni, maksudnya perkara-perkara tersebut. Baik, saya nak masuk kat sini, iaitu persoalan-persoalan jamak qasar. Dalam buku ni, Tuan Guru Dr. Haji Saleh Ahmad, dia menceritakan, dia menimbulkan persoalan. Saya ambil secara rawak soalan-soalan ni, ya. Kalau seorang itu tiba-tiba di satu-satu tempat pada malam hari, apakah malam itu diambil kira dalam mengetahui 4 hari? Okey. Katalah dia berjalan, dia bermusafir, katanya 5 hari, termasuk hari pergi dan hari balik. 5 hari pergi dan balik, 3 hari dia nak menetap di satu tempat. Tak melebihi tempoh mukim, tak melebihi tempoh musafir. Maka kat sini dia 5 hari. Adakah dikira dia bila sampai pergi bertolak petang, sampai dekat sana tu waktu malam? Kita kalau ikut ukuran fiqah kita, macam mana? Waktu maghrib tu dah masuk hari yang seterusnya, kan? Sampai ke kampung kita tu hari malam, pukul 10 malam. Adakah dikira waktu itu adalah waktu hari pertama? Kalau kira, dia dah jadi 4 hari. Betul tak? Kalau dikira hari tolak tadi tu, hari bertolak petang, sampai waktu malam, patutnya maghrib tu dah kira masuk hari yang seterusnya. Adakah dia masih dikira hari tersebut, ataupun dia dah dikira hari seterusnya, hari yang tu? Contohlah, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 5 hari. Ni hari pergi, hari balik. Hari Jumaat dia bertolak petang. Bertolak petang, masuk dah maghrib dalam perjalanan, dikira dah malam tu Sabtu malam. Jumaat malam Sabtu, dah kira hari Sabtu. Kan? Boleh tak adakah dia dikira sebagai hari pertama dia bermusafir ke tempat tersebut? Bolehkah dikira sebagai hari mukim dia? Boleh tak? Adakah dikira sebagai hari mukim dia? Tak. Kita tengok dia kata apa. Kata ulama ini, dia kata yang baki dari hari malam itu tidak dikira. Bahkan akan dikira 4 hari itu daripada keesokannya. Maksudnya pagi esok baru dikira sebagai 1 hari dia mukim. 1 hari dia musafir. 1 hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Yang Jumaat tu masih dalam perjalanan. Maksudnya walaupun masuk waktu maghrib, ukuran fiqahnya dah masuk hari yang seterusnya. Tapi dalam isu ini dia tak dikira sebagai hari, termasuk dalam hari yang dia nak menetap satu tempat tersebut. Dia dikira hari pergi. Maksudnya dikira hari pergi. Bila dikira hari pergi, dia kata apa? Oleh yang demikian, jelaslah bahawa bermukim seorang dalam keadaan ini adalah kurang daripada masa 4 hari. Maksudnya hari pergi tu dia tak kira, walaupun dia sampai malam hari. Maka dia kata di sini, jikalau dia masuk ataupun tiba pada siang hari, melainkan kalau dia tolak hari Jumaat, tiba-tiba sampai sana pagi hari
Sabtu. Waktu subuh, katalah dia dah masuk subuh, sampai dekat tu 6.30 pagi. Kan? Dia sampai kat tempat tu. Yang tu dah tak dikira sebagai hari pergi. Dia dah dikira hari pertama dia menginap di situ. Hari tu kena kira 1, Ahad 2, Isnin 3, hari Selasa kalau dia menetap dia dah jadi mukim. Kalau dia balik dikira hari balik. Maka dia boleh jamak tak? Boleh jamak. Okey, baik. Solat yang ditinggalkan dalam masa musafir, bolehkah diqadakkan dalam masa bermukim dengan diqasarkan? Solat yang ditinggalkan dalam masa musafir, bolehkah diqadakkan dalam masa bermukim dengan diqasarkan? Solat kita tinggal, katalah kita berjalan, kita tinggal. Ni selalu jadi pada orang perempuan. Ya? Dalam berjalan musafir, dia datang haid. Kan? Haid, baki dia haid, katalah sehari. Tiba-tiba dalam perjalanan tadi, dia dah bersih. Dia kering haid dia. Dia tak mandi, nak mencari mandi, tak ada kan? Kan takkan nak berguling tepi jalan, nak bertayamum. Tak boleh juga. Kan? Nak cari RNR, payah apa semua. Jadi macam mana? Dia kata dia tangguhlah. Tangguh solat qada nanti. Tapi dia duduk dalam musafir. Patut dia boleh qasar semayang tersebut. Kan? Katalah dia ni, sampai rumah, kan? Sampai tempat, satu tempat itu, dia nak qada semayang hak tinggal tadi dengan secara qasar, boleh tak? Okey. Maka jawapan dalam mazhab Syafi'i dia kata apa? Tidak harus diqadakkan solat tersebut dengan diqasarkan. Demikian jika jika halnya dengan solat yang ditinggal dalam masa bermukim, maka tidak harus diqadakkan dalam masa musafir dengan diqasarkan. Maksudnya sama juga. Orang yang tinggal solat dalam waktu musafir, bila dia duduk mukim, dia tak boleh qadak secara qasar. Dia kena tamam 4 rakaat. Dia tak boleh kata, ni aku tinggal hari tu patut buat 2 je. Sebab musafir. Ni dah sampai rumah, buat qadak 2 je lah. Sebab tinggal tu 2 je, bukan 4. 2. Tak boleh. Sebab dia kena buat tamam. Sama juga, dia tinggal solat waktu belum musafir. Dia baru, dia masih mustautin. Hari ni, esok baru nak tolak. Tiba-tiba hari ni, dia tinggal solat zuhur. Dia kata tak apalah, ambil peluang esok nak musafir, kita qadak. Qadak qasar. 2 rakaat je, tak payah penat qadak. Tanda dia hutang 4. Nak ngelak tadi, akal banyak. Gelak. Akal dia panjang. Dia kata esok aku nak musafir pergi Kelantan, dalam perjalanan tu aku qadak lah semayang zuhur tinggal semalam. Dia qadak 2 rakaat. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena buat tamam qadak 4 rakaat. Okey, baik. Bagaimanakah hendak melaksanakan solat sunat rawatib? Ni ada tanya ni. Ketika melakukan solat jamak takdim ataupun takhir. Ni ambil betul-betul. Ni pandangan Asy-Syafi'i sendiri. Ya. Apabila seorang itu melakukan solat zuhur dan asar dengan dijamakkan takdim ataupun takhir, maka hendaklah dia solat sunat qabliyah zuhur terlebih dahulu, kemudian solat zuhur. Tetapi kalau hendak dikemudiankan setelah selesai kedua-dua solat itu pun diharuskan juga. Maksudnya kalau dia semayang sampai situ, sampai RNR surau, dia nak semayang jamak, takdim ke, baik takdim ke takhir ke, dia kena semayang. Dia boleh semayang, orang kata qabliyah dulu. Semayang qabliyah siap-siap, baru semayang 2 tadi. Boleh tak diselangi tadi? Ba'diyah tu antara zuhur dan asar. Tak disunatkan. Harus buat, tapi tak disunatkan. Kita tengok sini. Tapi dia kata, hak qabliyah dulu ni, hak qabliyah. Hak qabliyah tadi, boleh tak buat dulu, baru buat solat jamak zuhur asar. Ataupun asar zuhur. Boleh tak? Boleh. Harus dia solat 2 rakaat dulu. Solat jamak, solat qabliyah. Qabliyah tak kira lah waktu tu qabliyah zuhur ke qabliyah asar. Kan? Semayang dulu qabliyah zuhur. Maka kemudian baru dia semayang jamak tadi. Selesai jamak tadi, baru dia buat ba'diyah. Ba'diyah apa? Ba'diyah zuhur. Sebab duduk waktu zuhur. Dia tak boleh buat ba'diyah asar. Sebab asar tak masuk lagi. Syarat solat qabliyah ba'diyah ni,
mesti masuk waktu. Boleh faham tak? Okey, contoh kalau kita jamak takhir, jamak takdim zuhur. Contohnya, di mana kita nak semayang ni? Di mana kita nak semayang? Kata kita pergi RNR, takdim zuhur asar, waktu zuhur. Okey, kita qabliyah zuhur. Bangun semayang 2 rakaat qabliyah zuhur. Kan? Kemudian semayang jamak, semayang zuhur qasar, jamakkan asar kepadanya. Kerana Allah Ta'ala habis salam, bangun iqamat, semayang asar dulu. Ni qaul yang rajih. Bangun semayang asar dulu, jamak qasar. Jamak dan qasar kepada zuhur. Maka selesai salam, bangun semayang qabliyah zuhur, bukan qabliyah asar. Kalau kita niat qabliyah asar, macam mana? Sedangkan kita tak masuk asar lagi. Sebab syarat qabliyah dan ba'diyah mesti pada waktu tu dah masuk. Sebab tu kita hanya boleh semayang qabliyah zuhur dan zuhur qabliyah, ba'diyah zuhur. Sagi kalau buat takhir, qabliyah asar, ba'diyah asar tak ada. Maksudnya selesai habis zuhur, selesai bangun, pergi balik, naik kenderaan. Itu selesai cara dia. Baik. Nak selang boleh tak Ustaz? Habis zuhur nak semayang zuhur dulu, ba'diyah zuhur dulu. Dia tidak dituntut, harus boleh. Kan? Selagi mana dalam ruang lingkup. Tapi dia menangguh-nangguhkan yang macam saya sebut tadi, mengaulakan perkara yang wajib itu lebih dahulu daripada perkara yang sunat. Asar takhir, asar takdim itu wajib. Yang qabliyah, ba'diyah itu adalah sunat. Maka dulukan yang wajib daripada yang sunat. Okey, boleh. Faham no? Okey. Okey, apa lagi soalan kita ambil? Semasa melakukan amal ibadat haji di Arafah dan Muzdalifah, bolehkah dilakukan solat jamak? Kalau orang yang pernah pergi haji, dia tahu. Boleh tak solat jamak? Solat jamak pada waktu kita duduk di Arafah tu. Para ulama bersependapat tentang harus dilakukan jamak di antara solat zuhur dan asar di Arafah. Sebab kita duduk di Arafah itu pada waktu siang. Dan kemudian jamak maghrib dan isyak di Muzdalifah. Kan? Kalau kita pergi haji macam tu. Kerana Rasulullah SAW sendiri melakukan jamak takdim di Arafah dan jamak takhir di Muzdalifah. Cuma yang berbeza pandangan mereka tentang sebab keharusan jamak sahaja. Maksudnya pandangan ulama ni berkhilaf tentang keharusan. Ada yang kata sunat, ada yang kata wajib kena buat jamak. Kan? Sebab waktu itu waktu yang terhad. Duduk di Arafah, kemudian kita kena pergi waktu maghrib ke Muzdalifah. Kan? Maksud waktu ke situ dia ada tuntutan. Bila tuntutan tersebut, maka kat situ maka ada mazhab yang mewajibkan jamak. Tapi mazhab Syafi'i masih lagi meletakkan sunat. Sunat muakkadah, maka dia kena tuntut buat jamak. Kan? Maka kena buat jamak. Okey, baik. Mana lagi ya? Soalan lagi. Sekejap ya. Macam umrah tu Ustaz ya. Nak bangsa sampai ke ni, dah masuk waktu ni. Boleh nak jamak lah Ustaz ya? Di mana? Kalau macam kita daripada Malaysia. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan boleh. Sampai di Mekah, Madinah tak boleh dah. Sebab kita dah niat 15 hari. 12 hari kan? 12 hari, 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Dah kira tempoh mukim. Tak gugur kita untuk tinggalkan Jumaat satu. Dan kita telah tergugur syarat-syarat musafir. Sebab kita dah niat mukim 12 hari di Mekah, Madinah. Tapi perjalanan boleh. Perjalanan daripada Malaysia ke Mekah boleh jamak. Sampai Mekah dah tak boleh dah. Kemudian daripada Mekah ke Madinah boleh jamak. Sampai Madinah tak boleh dah. Daripada Madinah nak pergi balik ke Malaysia boleh jamak. Itu perjalanan sahaja. Tapi kalau dah duduk sana tak boleh, tak diharuskan jamak. Rugilah kita. Rugi kita dah sampai masjid yang tempat orang kata dikira 100 darjat semayangnya itu. Kalau kita nak ambil rukhsah musafir tu, siapa? Sebab rugilah belanja ribu-ribu, pergi tiba-tiba nak semayang ringkas. Sedangkan salat di masjid Nabi itu dan di masjid di Baitullahil Haram itu kelebihannya cukup besar.
maka kita kejarlah fadilat itu lebih aula daripada kita nak tumpu. Melainkan kalau duduk di Madinah itu tak sampai pun 3 hari. Macam trip saya hari tu, pergi Madinah 3 hari je, Mekah 7 hari. Boleh jamak tak? Boleh jamak. Tapi saya tak ambil pilihan untuk jamak. Sebab saya dah niat bermusafir Mekah dan Madinah itu selama 12 hari. Katakan, katalah 10 hari. Maka di situ perjalanan saya, di situ saya tidak jamak bila dah sampai. Sebab rugi rasanya kita nak jamak. Ha? Masalah Ustaz. Sampai ni berjalan sampai waktu asar masuk. Tak apa, kita dah jamak siap dah. Dia mana kita sampai. Aha. Sampai ke ni, tak ada jamak lagi masa kita daripada Badut. Lepas tu sampai dekat Mekah. Waktu asar masuk. Macam mana? Dia kena jamak tamam aja lah Ustaz. Jamak juga tapi tamam. Ya. Maksudnya di masjid lah ni, sampai di Mekah lah ni. Tamam lah, ikut imam. Ikut imam. Lebih aula ikut imam lah. Kita sampai tu tengok-tengok asar baru masuk. Tadi kalau kita tak jamak tak apa, contoh daripada Jeddah ke Madinah kan, Jeddah ke Mekah tu dalam masa 2 jam je. Jadi tapi tak, di airport tadi kita kalau dah jamak Zuhur Asar sampai Mekah tak payahlah sembahyang asar dah. Kan? Tapi kalau kita niat memang kata sampai Mekah ni asar ni, kita dah tahu kita hanya buat qasar sahaja. Zuhur tadi tak jamak takdimun, tak niat jamak takdimun, maka sampai memang tepat waktu asar, kita boleh semayang terus semayang waktu asar ikut imam, tamam tanpa jamak. Sebab itu pilihan kita, boleh, tak ada masalah. Baik, sikit satu soalan lagi. Ada soalan saya buka soalan. Kalau saya tak baca soalan dalam ni, saya buka soalan. Nanti saya bagi kat Abang Nasir buku ni. Dia ada permasalahan, soalan-soalan dan penjelasan. Fotostick yang tu je bagi kat ni. Maksudnya dia ada kaitan dengan kita. Ada soalan yang umum, yang awam. Saya tadi Ustaz, saya ambil antara pilihan yang pertama lah tadi. Yang saya kata tu sebuah negara tu. Okey. Boleh, tak ada masalah. Selagi mana kita dalam ruang lingkup musafir, kita ada pilihan. Ada ketiga-tiga pilihan. Sama ada kita nak pilih yang pertama atau yang kedua ataupun yang ketiga. Jangan pilih tak mau semayang je. Baik, okey ya. Dah selesai ya. Pukul pun dah pukul 10. Pukul 11. Dah lajak. Lajak juga hari ni ya. Okey, baik. Ada lagi? Ada soalan? Tak ada soalan? Kalau nak masak nasi no. Okey, jadi tak apa kalau ada persoalan jamak qasar, saya berikan ini teks, ini buku ini kepada Abang Nasir untuk pinjam dia untuk orang kata buku ni saya tak pasti ada jual lagi tak. Saya beli ni pun dekat arwah Ustaz Zakaria Ahmad. Saya mengaji dengan dia. Abang dia tulis buku ni. Profesor Saleh Ahmad ni, pensyarah Universiti UM. Dia pun dah meninggal dah. Abang dia ni pun dah meninggal dah. Abang kepada bekas Mufti Pening, Datuk Hassan Ahmad. Adik-beradik dia semua ustazah. Semua tokoh-tokoh ulama. Abang dia ni memang saya sempat mengaji Tafaqquh Fiddin, orang kata pendaftar nikah cerai rujuk, memang pakar dalam urusan fiqh. Dan dia ni dah buat buku panduan solat jamak dan solat qasar. Kalau nak photostat satu buku ni pun, photostat bukan buat jual boleh. Tapi kalau photostat untuk orang kata buat jual tak boleh lah. Photostat untuk, kalau Abang Nasir photostat untuk kos tu boleh. Kos boleh. Bukan kata photostat dapat percuma tak. Puan kena bayar lah kos dia. Kos minyak, kos photostat tu kena bayar lah. Kalau buat cukup binding elok-elok, boleh buat panduan. Saya bagi kat Abang Nasir nanti pinjam. Buku ni saya tak pasti masih ada ke tak, saya tak boleh jamin lah. Tapi kalau nak yang original macam ni, cuba cari kat Pustaka Muda. Tanya dia, ada tak buku Ustaz Saleh Ahmad, Panduan Solat Jamak Qasar. Buku ni popular sebab buku ni mengajar di masjid-masjid. Saya pun dulu mengajar buku ni dekat satu masjid, dah khatam dah. Cuma hari ni kalau kita nak buat ulangan sendiri-sendiri boleh. Kalau mana saya kata buku ni nak buat, ada ustaz nak ngajar, silakan. Boleh kan? Boleh cari. Kalau search dalam internet Pustaka Haji Abdul Majid, tak tahu, saya ingat, saya tak pasti ada cetakan lagi ke tak, sebab penulis ni pun dah
dah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan berkat ilmu yang sampai pada kita, barakah untuknya di alam sana insya-Allah, mengangkat darjatnya bersama kaum soleh dan salihin insya-Allah. Jadi saya mohon maaf jikalau terkasar bahasa menyinggung perasaan hati puan-puan dan saya semua, saya minta maaf. Itu kelemahan diri saya sendiri, dan penyampaian saya mungkin ada kekurangan, bukan mungkin pun ada kekurangan. Jadi jika ada yang terkurang itu, maka kecacatan itu saya mohon maaf terlebih dahulu. Dan kemudian kalau jika ingin bertanya pandangan ustaz-ustaz dan alim ulama yang lain pun, saya berlapang dada, silakan. Pandangan yang orang alim itu lebih saya dahulukan daripada pandangan yang saya beri. Jadi segala apa yang kita bincang hari ini sekadarnya atas ilmu yang Allah beri pada saya, kita kongsi sama-sama. Mudah-mudahan mendapat ganjaran sedikit untuk saya dan juga puan-puan semua insya-Allah. Kita akhir majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina amanu wa amilus salihati. Allahumma salli ala sayidina Muhammad